Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuah, salam kasih sayang. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta darinya dapat kita bertemu forum ini. Nama saya Rashidah binti Muhammad Yusuf. Pada hari ini, sebelum mengupas tajuk dengan lebih mendalam mengenai fik zakat ini, terlebih dahulu mari kita berkenal dengan 5 orang ahli panel kita pada hari ini. Okey, ahli-ahli panel kita pada hari ini dimulakan dengan ahli panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bukhari bin Muhammad Idris dari kos DPSU 5K. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ilham bin Abdul Razak dari kelas DPSU 5K. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga. Nama saya Abdul Hamid dari DPSU 5S. Dan seterusnya ahli panel kita yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Wan Ahmad Mursyid bin Wan Zafri dari kelas DPSU 5L. Dan akhir sekali ahli panel kita yang kelima. Dan saya Syarul Syamil Ruslan dari kelas 5K. Okey, itulah dia ahli-ahli panel kita pada hari ini. Sebelum itu, sebagai pembuka bicara, pada hari ini saya nak menceritakan dahulu tentang maksud zakat. Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu al-zakat yang membawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Dari segi istilah, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Definisi zakat ialah merupakan satu amalan yang dapat menyucikan diri dan harta yang dimiliki. Ianya merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalil kepaduan ibadah zakat ini di antara adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tunaikanlah solat dan laksanakan zakat serta taatilah Rasul, nescaya kamu memperolehi rahmat. Surah An-Nur ayat 56. Okay. Jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat terbagi iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Jelaskan. Okey, zakat fitrah. Zakat yang dikenakan ke atas setiap individu. Zakat yang dikenakan atas setiap individu. Yang kedua, mempunyai tempoh masa yang tertentu, nilai yang amat rendah dan sama bagi semua pengeluaran. Yang keempat, agihan diutamakan kepada golongan fakir dan miskin. Manakala zakat harta, yang pertama, zakat yang dikenakan atas harta yang tertentu, tidak mempunyai tempoh masa yang tertentu. Yang ketiga, bergantung kepada jumlah harta yang dikenakan zakat. Yang keempat, diagihkan kepada 8 golongan asnaf. Okey, baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, kita teruskan pula dengan ahli panel yang pertama. Saya nak tanya berikan 2 contoh berkenaan dengan tajuk fik zakat yang tadi melalui sumber Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina ajma'in. Jadi sebenarnya kita tahu zakat ini iaitu dari rukun Islam di mana mengucap dua kalimah syahadah, solat 5 waktu setiap semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan.
Jadi apa yang membuktikan zakat ini penting untuk umat Islam ataupun ia menjadi sebagai kewajipan pada umat Islam, di mana kita boleh lihat firman Allah SWT dalam surah Taubah ayat 11. Allah SWT firman, fa in tabu wa aqamu was-salat wa atu wa zakah fa ikhwanukum fa fid-din wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun. Jadi maksudnya jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi tafsir ini, ayat ini kita boleh merujuk banyak-banyak kitab tafsir seperti tafsir Muyassar daripada Kementerian Agama Saudi Arabia. Jadi beliau berkata jika kemudian mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kekafiran itu dan mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat dan membayar zakat dengan harta mereka, maka mereka menjadi orang Islam dan menjadi saudara-saudara kalian, iaitu saudara sebagai saudara kita, iaitu mempunyai iman yang sama. Jadi mereka mempunyai hak dan kewajipan yang sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh memerangi mereka kerana keislaman mereka telah melindungi darah, harta serta kehormatan mereka. Jadi kami, Allah SWT firman, jadi apa yang Allah SWT cakap, kami menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat kami ini pada orang-orang yang mengerti. Jadi kerana mereka yang dapat manfaatkan darinya, dapat bagikan manfaat itu kepada orang lain. Dan tafsir lain pula kita boleh tengok dalam tafsir Al-Muhtasar, iaitu Maskar Tafsir Riyad, iaitu di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdul Wahab bin Humaid, iaitu Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram, ia menerangkan jika orang-orang musyrik ini, iaitu jika orang-orang yang musyrik yang aku perintahkan kalian memerangi mereka, jadi ia berhenti dari kesyirikan itu. Jadi dan beriman kepada Allah dan Rasul, bertaubat dan melakukan ketaatan dengan menegakkan solat, dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya, dapat membayar zakat yang diwajibkan. Jadi maka mereka menjadi saudara seagama kita, dan mereka memiliki hak dan kewajipan yang sama dengan kalian. Dan persaudaraan ini lenyaplah dengan permusuhan antara kita. Dan kami menjelaskan hujah dan dalil kami atas makhluk kami bagi kaum yang memahami yang kami jelaskan dengan teliti. Jadi itu dari tafsir Al-Muhtasar daripada Syekh Dr. Salih bin Abdul Wahab. Dan dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu dari Syekh Prof. Dr. Iman Zuhail Hafiz, iaitu Profesor Fakultas Al-Quran Universiti Islam Madinah. Dia mengatakan dalam ayat Quran tu, fa'in tabu, iaitu maksud jika mereka bertaubat dari kesyirikan itu, jadi kemudian berpegang teguh pada hukum-hukum Islam, meninggalkan berhala Latat atau Uzza dan bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Quran itu sambungan tu, fa'ihwanukum fa'idin, iaitu maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, yakni orang Islam seperti kita ni tidak boleh untuk kita perangi. Jadi benar Ibn Abbas berkata ayat ini mengharamkan untuk memerangi atau menumpah darah orang yang mengerjakan solat, iaitu orang Islam. Dan dalil lain yang berkait dengan zakat ini iaitu dalam surah An-Nur ayat 56. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'u rasula la'allakum turhamun, iaitu bermaksud dan dirikan sembahyang, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul, dan supaya kamu diberi rahmat. Jadi untuk ayat ini tafsir Al-Muyassar, iaitu Kementerian Arab Saudi menjelaskan ayat ini, dan dirikanlah solat secara sempurna, tunaikanlah zakat harta kita, dan taatlah kepada Rasul dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan supaya kita dapat rahmat Allah SWT. Dan dalam tafsir Al-Madinah Munawwarah tadi daripada Dr. Syekh Prof. Dr. Imam Zuhail Hafiz, iaitu daripada Profesor Fakultas Al-Quran Universiti Islam Madinah, yang menerangkan ayat Quran ini, iaitu la'allakum turhamun, ia maksud supaya kamu diberi rahmat, iaitu maksud yakni laksanalah apa yang disebutkan itu dengan penuh agar dapat harapan atau mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan
berkaitan dengan zakat, di mana dalam surah surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz ahazna min saqa bani Israil la ta'buduna illa Allah bil walidain ihsana wa dzikra qurba wal yatama wa masakin wa qulu linnas husnan wa aqimu salat wa atu zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi ayat ni ia kepada Bani Israel, iaitu yang bermaksud dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel, dan Allah SWT berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak yatim serta orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat, dan kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan semangat kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian yang setia. Jadi dari ayat dalil yang saya kongsikan ini, dia amat jelas tentang kewajipan zakat, dan siapa yang mengingkari atau meragui farduan ini, maka ia terkeluar dari agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa sebenarnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang yang mengingkari membayar zakat, dan mereka yang kaya dan berada juga harus menyadari bahawa wujudnya hak orang-orang kafir dan miskin di dalam harta yang memiliki. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas penjelasan itu. Lagi sebentar tadi, ahli panel satu telah menerangkan tentang sumber dari Al-Quran. Tetapi kali ini saya nak ahli panel kita yang kedua untuk menerangkan sumber dari Al-Sunnah. Terima kasih moderator kita. Okey, sebelum saya pergi kepada dua contoh Al-Sunnah berkenaan dengan fiqh zakat, saya akan menerangkan apa itu Al-Sunnah. Okey, Al-Sunnah dalam segi bahasa adalah perjalanan, kelakuan atau perangai sama ada baik atau buruk. Okey, erti Al-Sunnah perkara yang lahir dari Nabi Muhammad SAW, sama ada berupa perkataan atau perbuatan atau pengakuannya. Okey. Untuk contoh hadis yang As-Sunnah yang pertama, dari hadis Sahih Muslim jilid 2, hadis nombor 940, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai emas perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya seterika yang panas dari api neraka yang dinyalakan dalam neraka Jahanam, lalu diseterikakan ke perut dan punggungnya. Setiap seterika itu apabila sudah dingin, dipanaskan kembali, lalu diseterikakan pula kepadanya. Begitulah berulang-ulang setiap hari selama 50 tahun sampai perkaranya diputuskan. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya tentang menunaikan zakat, dan sekiranya kita enggan menunaikannya, kita mengetahui akan azab yang dikenakan terhadap orang yang meninggalkannya di akhirat kelak. Okey. Untuk hadis yang kedua, iaitu contoh As-Sunnah, daripada hadis Sahih Bukhari jilid 2, hadis nombor 781, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah segantang kurma atau segantang gandum atas kaum muslimin, hamba sahaya. Hamba sahaya itu bermaksud berbagai-bagai hamba,
atau orang yang merdeka, lelaki atau perempuan, kecil atau besar, dan beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayar sebelum orang pergi solat Aidilfitri. Okey, di sini kita dapat mengetahui zakat ini diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, sama ada dia sebagai hamba, kanak-kanak maupun orang dewasa. Di sini kita dapat tahu bahawa tiada yang terkecuali kecuali golongan yang tidak dibenarkan untuk membayar zakat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Puan moderator, boleh teruskan? Puan moderator, boleh teruskan? Puan moderator, boleh teruskan dengan panel yang ketiga. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Untuk ahli panel kita seterusnya, saya meminta ahli panel kita yang ketiga menerangkan dengan lengkap tentang sumber berdasarkan Al-Ijma'. Pada hukum zakat dimandikan tidak ijma'. Ya, sebagaimana kita ketahui, zakat adalah rukun Islam yang ketiga dalam lepas menunjukkan oleh masyarakat dan mendirikan solat. Okey, sedemikianlah ulama bersepakat menyatakan bahawa orang yang menentang dan mengingkari zakat dan tidak mahu membayar zakat adalah kafir dan murtad. Darahnya halal dibunuh sekiranya tidak bertaubat. Seperti mana yang saudara Bukhari ceritakan berkenaan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi mereka yang membayar zakat ketika menjadi khalifah. Ini kerana zakat merupakan perkara yang mudah diketahui kefarduannya di kalangan orang Islam dan tidak memerlukan pada hujah dan dalil. Imam Al-Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam kitabnya yang kitab Al-Khattabi dengan yang berbunyi sesiapa yang mengingkari kewajipan berzakat pada masa ini adalah kafir berdasarkan ijma'. Katanya lagi, pengetahuan tentang kewajipan berzakat telah tersebar luas di kalangan orang Islam sehingga telah diketahui oleh rakyat dan penguasa, termasuklah alim dan orang yang jahil. Oleh itu, tiada alasan bagi sesiapa pun membuat tafsiran ataupun takwil sendiri untuk mengingkarinya. Itulah juga hukumannya bagi orang yang mengingkari sesuatu perkara yang telah disepakati oleh ulama seperti solat, puasa di bulan Ramadan, mandi junub, berzina, berkahwin dan hukum-hukum yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah turut berkata, adapun dalil kefarduan zakat, sesiapa yang mengingkarinya adalah kafir. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua berkenaan adakah syarikat perlu mengeluarkan zakat. Para ulama telah bersepakat bahawa syarikat-syarikat perniagaan wajib mengeluarkan
syarat-syarat wajib zakat perniagaan seperti berikut. Pertama, perniagaan yang dimiliki oleh orang Islam. Kedua, perniagaan yang dimiliki oleh orang Islam yang merdeka. Ketiga, yang sempurna milik. Keempat, cukup nisab. Dan kelima, cukup haul, iaitu cukup setahun perniagaannya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-267 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dalam ayat tersebut, para ulama mentafsirkan perkataan kasabtum dengan erti berbagai usaha halal yang dilakukan oleh manusia, sama ada usaha perniagaan, perindustrian, pertanian dan sebagainya. Sama ada usaha itu dilakukan secara berseorangan atau dalam kumpulan atau syarikat lah. Okey, ini juga berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang bermaksud ia tidak terhimpun antara yang terpisah dan tidak terpisah. Kerana berdasarkan persamaan. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahawa individu yang berada dalam suatu syarikat berada dalam satu syarikat atau kumpulan dalam grup, maka dianggap satu, dalam grup itu dianggap satu tanpa dipisahkan antara satu sama lain. Apabila sebuah syarikat ditubuhkan dengan niat untuk menjalankan perniagaan, sama ada syarikat perkhidmatan, guaman, hotel, perunding cara, perubatan, rekreasi, syari gali dan sebagainya, maka syarikat tersebut dianggap syarikat perniagaan yang dikenakan zakat perniagaan, iaitu zakat harta. Kadar zakat dikenakan ada sebanyak 2.5% daripada pendapatan bersih. Oleh itu menjadi kewajipan syarikat untuk syarikat perniagaan tersebut untuk mengeluarkan zakat bagi pihak pemiliknya. Sekiranya syarikat tersebut tidak mengeluarkan zakat, maka pemiliknya hendaklah mengeluarkan zakat secara persendirian, iaitu orang yang memiliki usia yang tertinggi lah. Syarikat perkongsian antara orang Islam dan bukan Islam, maka zakat hanya dikeluarkan berdasarkan saham orang Islam saja, iaitu orang Islam tersebut mengeluarkan zakat. Orang kafir tidak boleh kalau dia share antara orang Islam dan orang bukan Islam. Okey, daripada saya sekian. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga yang memberi berisi tanpa meninggalkan masa. Saya nak bertanya kepada ahli panel kita yang keempat mengenai dua contoh sumber berdasarkan Al-Qiyas. Apa itu al-istisal? Dari sudut bahasa, istisal Terima kasih kepada moderator. Baiklah. Dalam sudut kias, kias ni adalah satu perkara yang menzahirkan persamaan di antara perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan perkara yang ada nas dalam hukum tentang hukumnya. Dan kerana kedua-duanya mempunyai ilah atau sebab pada hukum. Sebagai contoh kias bagi zakat adalah berkaitan dengan hukum objek yang digunakan dalam berzakat. Kias bagi objek zakat adalah menggunakan beras yang dikiaskan dengan buah kurma. Dalam surah Al-An'am ayat 141, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat wan nakhla waz zar'a muhtalifan ukuluhu waz zaitun wa rumman
mutasyabiha ghairu mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, yakni bentuk dan warnanya, dan tidak sama, yakni rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya, yakni zakat, di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Astagfirullahaladzim. Okey, puan moderator keluar lagi. Kita teruskan. Okey, jadi daripada ayat Al-Quran tadi, dapat lihat yang objek asal bagi zakat ada beberapa jenis, dan antaranya ialah kurma. Dan kurma ini dijadikan sebagai hukum asal, objek asal, dan cabangnya atau furuk adalah beras. Dan kedua-dua ini berpaksikan kepada hukum asal yang sama, iaitu hukumnya sebagai objek zakat. Okey. Jadi apa yang ilah di antara kedua ini? Apa ilah antara kedua objek zakat ini? Okey, ilahnya adalah kedua-duanya adalah makanan yang kita peroleh daripada pokok. Boleh disimpan dan juga boleh ditimbang. Di dalam fiqh zakat, para fuqaha telah sepakat berpendapat bahawa ilah kepada harta yang difardukan untuk berzakat ialah sesuatu yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Hal ini kerana perbezaan di antara geografi dan juga waktu yang bezakan kita pada zaman Nabi, iaitu pada zaman waktu turunnya Al-Quran dan juga wujudnya sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pada zaman moden kita. Okey. Seterusnya, kias zakat yang kedua ialah, baiklah, mengikut zaman sekarang, zakat ke atas pendapatan gaji dan upah dikenakan pada kadar 2.5%, seperti yang dinyatakan oleh sahabat kita tadi, Abdul Azim. Jadi ia dikiaskan berdasarkan zakat emas dan perak. Kias ini dibuat berdasarkan kepada penjawab awam dan swasta yang menerima pendapatan dalam bentuk wang dan tunai. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat mutakhir yang berbeza. Antaranya yang dikeluarkan oleh Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Abdul Rahman Hasan. Menurut mereka, zakat ke atas pendapatan gaji dan upahan sepatutnya dikenakan pada kadar 5% dari pendapatan kasar atau 5% dari pendapatan bersih. Dan seterusnya, menurut Muhammad Al-Ghazali, beliau menyamakan zakat pendapatan gaji, pendapatan ahli, profesional dan sebagainya dengan zakat pertanian. Dan kadar zakat yang dikenakan bergantung kepada kesukaran yang dihadapi. Sekiranya banyak kesukaran yang dihadapi, maka kadar zakat ialah sebanyak 5%, dan sekiranya sederhana, maka kadar zakat yang dikenakan ialah 7.5% atau 10%. Begitu juga pendapat dari beberapa tokoh terkemuka di Malaysia, iaitu Mujaini Tarimin. Misalnya, pendapat kadar yang paling adil dan sesuai yang patut dikenakan bagi pendapatan gaji ialah 5%. Hal ini kerana ini disamakan dengan apa yang dikatakan oleh tokoh Syed Osman Al-Habishi. Menurut beliau, cara menjual ilmu termasuklah dengan cara menjual kepakaran, maka zakat sepatutnya dikenakan kepada mereka ialah pada kadar 5% atau 10%. Dan ini dikiaskan kepada zakat pertanian. Justru itu, dalam membuat pentaksiran zakat pendapatan pengajian dan upahan, maka kias dengan pendapatan pertanian
hendaklah dipakai. Berasaskan kepada kias tersebut, maka kadar yang perlu kita gunakan sama ada 5% atau 10%, iaitu kadar yang digunakan untuk perkiraan zakat pertanian. Dan itulah dua contoh daripada kias bagi zakat, fiqh zakat. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita. Semua kesimpulan pendapat dan penyusunan. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang keempat. Penghuraian sangat menarik. Sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, saya nak memberikan soalan yang mungkin berat tapi sangat menarik jika dihuraikan, iaitu kepada ahli panel kita yang kelima, iaitu dua contoh dari sumber yang tidak disepakati. Masalah. Pas sekejap. Di mana dia? Okay, special thanks sebenarnya. Terima kasih kepada dua participants kita, aka moderator. Nama saya Akmal Bashir dan saya daripada kelas Malaysia. Ya betul, saya cuma sewa. Okay, go. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada para moderator kita dan kepada sahabat-sahabat kita yang dah bintang tadi. Okey. Macam kita dengar daripada sahabat-sahabat kita tadi, mereka semua membincangkan tentang semua-semua yang disepakati. Jadi, pada bahagian saya akan menerangkan tentang contoh-contoh yang ada dalam semua-semua yang tidak disepakati. Seperti yang kita tahu, semua yang tidak disepakati ada banyak. Antaranya uruf, itisan, satu zarahnya, kaum sahabi dan banyak lagi. Boleh Google. Ya. Jadi contoh yang saya akan berikan dari semua kaum sahabi. Tapi sebelum tu, kita tak manis lah kan. Kita terus bagi contoh. Kita mulakan dengan sedikit pengenalan daripada kaum sahabi ni. Okay, kalau sahabi ni nak kata daripada para sahabat Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda yang bertaraf mujtahid. Sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merupakan sumber rujukan yang utama selain daripada Al-Quran. Oleh yang demikian, jika terdapat sebarang masalah yang timbul, diorang terus jumpa Rasulullah nak tahu penjelasan tentang masalah tersebut. Sebab time tu macam senang lah, apa-apa masalah terus pergi jumpa Rasulullah sebab dia yang paling arif. Okay. Tapi semua benda ni dia berubah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dalam tempoh ini, para sahabat mula berijtihad dalam kebanyakan permasalahan dan perselisihan yang timbul. Maksudnya, selepas kewafatan Rasulullah, diorang dah tak ada siapa-siapa nak tanya, so diorang kena berdiri di atas kaki sendiri. Diorang kena ni sikit lah, kena brainstorm sikit, nak cari maklumat semua. Hal ini berkaitan dengan terdapat masalah dan isu-isu baru yang membutuhkan kepada pengeluaran hukum syarak. Contoh macam masalah tu dulu time zaman Rasulullah tak ada. Lepas zaman wafatnya Rasulullah SAW, baru ada masalah tu. So kat situ dia jadi macam ni sikit. Rentetan daripada masa tersebut demi untuk menjaga maslahat umat Islam, maka wujudlah pandangan dan kata-kata dari para sahabat Rasulullah SAW yang dinamakan sebagai kaum sahabi. Okay, contoh yang saya boleh berikan adalah yang pertama, masalah mengeluarkan zakat daripada harta kanak-kanak dan orang gila. Ulama bercanggah dalam masalah mengeluarkan zakat daripada harta kanak-kanak dan orang gila. Terdapat macam-macam lah perbezaan pendapat dalam masalah ni, tapi saya akan bagi dua saja. Pendapat pertama menyatakan bahawa wajib mengeluarkan zakat daripada harta kanak-kanak dan orang gila secara mutlak. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bukti bagi pendapat yang pertama ialah daripada Habib bin Abi Thabit, daripada sebagai anaknya Abi Taufiq telah berkata, mengeluarkan zakat daripada harta kami dan kami anak yatim. Kata-kata di atas menunjukkan zakat wajib dikeluarkan oleh semua individu walaupun anak yatim. Okey, maka pendapat yang kedua menyatakan bahawa tidak wajib mengeluarkan zakat daripada harta mereka secara mutlak.
bagi pendapat yang kedua ni, dia cakap dia tak wajib kerana zakat ni dia cuma ibadat yang khusus di solat dan tidak wajib kat atas kanak-kanak dan orang gila, kecuali kat atas mukallaf. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud terdapat 3 perkara yang membatalkan pentaktifan, iaitu kanak-kanak, orang yang tidur dan orang yang gila. Hadis di atas menunjukkan bahawa tidak wajib kanak-kanak dan orang gila mengeluarkan zakat kecuali apabila mereka telah mencapai peringkat paling untuk kanak-kanak. Dan orang gila tu dia kena sedar ataupun dia dah sihat daripada dia kena gila dia. Okay, pendapat yang paling tepat antara kedua pendapat ni adalah pendapat yang pertama, iaitu pendapat daripada jumhur ulama berdasarkan daripada berdasarkan daripada kanak-kanak dan orang gila mempunyai ahliah al-adab, iaitu kelayakan dalam menguruskan harta dan zakat termasuk dalam bahagian harta. Okay, itu untuk yang pertama. Yang kedua, saya akan bagi contoh dalam semua yang tidak disepakati yang lain. Yang kedua, saya akan kasih ihtisan. Okay, apa itu ihtisan? Ihtisan ni menginterpretasikan sesuatu hukum yang mempunyai dalil atas sesuatu perkara dengan mengambil hukum yang lebih kukuh dan kuat dari yang first. Maksudnya satu, patut dia ada penukaran kepada hukum yang lain kalau dalil yang diambil tu lagi kuat daripada yang pertama. Okey. Contoh yang saya akan berikan ialah seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah insan yang tidak menerima dan dilarang untuk menerima segala hasil zakat dalam kehidupan baginda. Ini macam benda baru kan. Ini untuk semua orang tahu lah, yang baginda ni dia tak boleh ambil zakat. Bahkan larangan menerima zakat ni bukan pada baginda seorang kan, tapi seluruh keluarga dia dan kaum kerabat dia. Maksud orang bawah, cucu, cicit, semua pun tak boleh. Ada dalam satu hadis yang bermaksud sesungguhnya sedekah iaitu zakat adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad SAW dan keturunan Muhammad SAW menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut konsep ihtisan berdasarkan maslahah, Abu Hanifah mengharuskan memberi zakat kepada mereka untuk menjaga kepentingan mereka daripada diabaikan. Namun dia mesti takluk kepada syarat seperti orang tu dia mestilah golongan asnaf dan dia ada darurat yang tertentu untuk dia boleh menerima zakat. Maksudnya kalau dia tu golongan maksudnya sekarang ada lagi kan golongan Nabi Muhammad kan. So orang-orang tu, diorang ni diorang tak boleh terima, diorang memang tak boleh terima. Tapi kalau ada perkara-perkara yang membolehkan diorang menerima zakat, maka time tu diorang boleh ambil zakat, terima zakat siap. Okay, itu ialah kedua contoh daripada semua yang tidak disepakati. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Kita balik kepada moderator kita. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kelima, huraian yang mudah dipahami. Dan terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Sungguh intelektual pemikiran ahli panel kita memang tidak dapat disangka lagi. Masa amat menceburi kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan kurang elok itu datangnya daripada keitlafan diri kita sendiri. Wallahu alam. Salam akhir. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.